Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fariki Lutfan bin Faiz Lutfi. Nombor metrik 058791. Jadi kami daripada kumpulan 4. Tajuk kumpulan kami adalah penyelewengan dalam tafsir oleh golongan modernis. Jadi saya akan mulakan. Sejak dahulu Islam menerima ujian-ujian oleh manusia-manusia yang melakukan perancangan terhadapnya dan berusaha meruntuhkannya dengan segala cara yang mereka mampu dan teknik-teknik pemusnahan lainnya. Di antara pintu masuk yang paling penting yang mereka lalui untuk menjayakan cita-cita buruk mereka ialah pentakwilan mereka terhadap Al-Quran dalam bentuk-bentuk yang tidak tepat lagi, bercanggah dan dengan petunjuk Al-Quran dan menyanggahi sifat Al-Quran yang menjadi jalan yang terang benderang dan menjurus ke arah hawa nafsu yang memujuk mereka yang terdiri daripada aliran-aliran dan hawa nafsu yang sia-sia. Islam menerima ujian ini sejak hari awal-awalnya dan begitu juga ia turut menerima ujian ini pada zamannya yang terkini. Pada abad ini muncul beberapa individu yang mentakwilkan Al-Quran bukan dengan sebenarnya dan memutabelikkannya dengan kehendak nafsu mereka dan menjalankan niat yang tersimpan dalam hati mereka. Lalu mereka memasukkan dalam tafsir Al-Quran pandangan-pandangan yang lemah dan dakwaan-dakwaan yang palsu, di mana sesetengah orang yang tertipu dari kalangan orang-orang awam dan yang mirip dengan orang-orang awam dapat menerimanya dan mereka menolak sama sekali penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka akan agama dan akal fikiran mereka. Banyak faktor yang mendorong kumpulan-kumpulan yang menyesatkan ini untuk berpandangan dengan fahaman-fahaman yang palsu. Di kalangan mereka ada yang menyangka bahawa pembaharuan itu walaupun secara menyelewengkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala merupakan puncak untuk terkenalnya kitab Allah Subhanahu Wa Taala dalam bidang keilmuan. Lalu mereka pun menafsirkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan tafsiran yang tidak diperakui oleh bahasa Al-Quran dan tidak sejajar dengan kaedah-kaedah agama secara umum. Di kalangan mereka ada yang mendapat sedikit ilmu tetapi tidak menyampaikan mereka ke darjat ulama', namun mereka tertipu dengan keilmuan yang ada padanya, lalu menyangka yang ia telah sampai ke tahap orang yang dalam ilmu pengetahuannya. Mereka lupa yang maklumat tentang ilmu bahasanya adalah sedikit dan ilmu syariatnya juga tidak seberapa. Lalu mereka mengambil langkah untuk melihat kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan yang bebas tanpa terikat dengan apa-apa kaedah daripada kaedah tafsir. Kemudian mereka menyebarkan idea-idea yang fasik yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh ulama' bahasa dan iman-iman agama Islam. Dengan sekali pandang akan jelaslah kepada orang yang melihat kepada tafsir itu bahawa ia tidak berasaskan hujah dan tidak berpaksikan kepada dalil. Mereka ini menyangka yang mereka telah berjaya memuaskan rasa hati mereka dan berlaku adil dalam melakukan pengkajian bebas. Mereka menyangka yang mereka telah berjaya membebaskan Al-Quran daripada kejumudan para ahli tafsir yang telah menimbulkan halangan kepada orang-orang yang hendak mengandung Islam seperti yang mereka dakwakan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama diberi Ahmad Nur Hakim bin Nusaidi. Nombor matrik 058507. Dan saya daripada pengajian di Bawah Akuan As-Sunnah semester 5. Untuk video kali ini saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya, iaitu pada topik aliran yang menyeleweng dalam tafsir oleh sesetengah kalangan angkatan baru yang menyeru ke arah pembaharuan. Seterusnya kita bagi lihat kepada slide yang keempat.
Okey. Maafkan saya. Okey, jika kita membentangkan pandangan kumpulan ini dalam tafsir, nescaya kita akan dapat mengeluarkan banyak contoh yang menunjukkan penyelewengan mereka dan pengubahan mereka terhadap kitab Allah Ta'ala. Jadi kat sini, untuk tajuk ini, banyak topik-topik ataupun poin-poin yang menunjukkan kepada aktiviti penyelewengan dan pentakwilan yang terpesong daripada pentafsiran Al-Quran. Dan di sini banyak contoh-contoh yang telah dikumpulkan ataupun disebutkan dalam topik ini, tapi kita hanya akan mengambil salah satu daripadanya sahaja. Okey. Antara contohnya ialah pandangan yang kita dapati daripada sesetengah golongan yang didorong oleh kecintaan terhadap pembaharuan sehingga membuatkan mereka berjalan seiring semangat jihad dan mendampingi golongan yang menuduh bahawa syariat Islam ini adalah keras dalam hukum-hukum, hukum hakam dan hudud-hududnya. Okey. Itu contohnya yang dapat kita beri kat sini ialah iaitu golongan yang mana mereka ini lebih cenderung ataupun mudah terpengaruh kepada perkara-perkara yang berbentuk pembaharuan sehingga kan mereka ini setia dan mendampingi golongan yang menuduh bahawa syariat Islam ini adalah syadid ataupun keras dalam menetapkan satu hukum hakam dan hudud-hududnya. Jadi, ianya berlaku dengan mentakwilkan ayat-ayat hudud tidak dengan mentakwilan yang sebenarnya, lalu mengalihkan perintah menunaikan hudud itu dengan maksud keharusan sahaja dan menjadi hukum hudud terserah pada budi bicara pemerintah, di mana jika pemerintah itu mahu menjalankannya, maka boleh, dan jika ia tak mahu, maka boleh meninggalkannya. Maka kat sini dapat kita lihat bahawa mereka ini mentakwilkan ayat-ayat hudud itu bukan dengan takwilan yang telah ditetapkan oleh para ulama mufassir, dan mereka itu mengalihkan ataupun menjadikan perintah menunaikan hudud itu bukan dengan maksud bertepatan dengan ulama-ulama tafsir, tapi mereka mengikut dengan hawa nafsu mereka dengan menetapkan bahawa hukum dalam ayat hudud itu dengan hukum keharusan, dan ini menjadi hukum hudud terserah kepada budi bicara pemerintah, yang mana mereka itu mengatakan bahawa pemerintah itu layak untuk memilih sama ada untuk menjadikan hukum hudud itu dijalankan ataupun tidak mahu dijalankan, terserah kepada budi bicara pemerintah. Okey. Terusnya kita tengok kepada yang ke-9. Perkara ini ada dibentangkan dalam artikel pada tajuk Perundangan Mesir dan hubungannya dengan fiqh Islam, yang mana artikel ini ada disiarkan dalam majalah As-Siyasah Al-Usbu'iyah, yang mana maafkan saya, di mana satu persoalan telah pentimbul mengenai hudud yang merupakan perintah yang kita akan bincangkan tentangnya supaya dapat kita mengkajinya dengan secara tenang dan damai. Okey. Jadi kita akan dapat melintasi rintangan tersebut yang timbul ekoran mengambil perundangan Islam dari aspek hukum hudud itu dengan satu penyelesaian baru yang lain, iaitu di sini akan diberikan contoh ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hukum hakam dalam kitab Allah Ta'ala. Jadi antara ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hukum hudud itu iaitu pada firman Allah SWT pada hukum had mencuri dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 dan 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه
Innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud iaitu adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai sisaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Mengampun dan lagi Maha Menyayang. Seterusnya, contoh ayat Al-Quran yang kedua iaitu pada firman Allah tentang hukum had zina dalam surah An-Nur, ayat yang kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang membawa maksud penzina perempuan dan penzina lelaki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi, untuk ayat ini ada penerangan yang mana apakah boleh kita berijtihad mengenai perintah berkaitan had mencuri, iaitu firman Allah SWT, maka potonglah. Dan perintah yang berkaitan dengan had zina iaitu firman Allah, maka sebatlah. Lalu kita menjadikan kedua-dua perintah itu membawa maksud keharusan. Ya, kat sini yang mana ayat-ayat ini, iaitu pada ayat had mencuri dan had zina ini, Allah menunjukkan kepada pencuri, iaitu maka potonglah, yang membawa maksud perintah, kata perintah. Manakala untuk had zina ini, Allah membawa perintah dengan, Allah mengatakan dengan memerintah untuk fajlidu kulla wahidin minhuma, iaitu menyebat mereka tanpa belas kasihan, ataupun dera mereka tanpa belas kasihan. Jadi, bolehkah kita mentakwilkan ayat tersebut dengan makna keharusan, sedangkan ayat Al-Quran ini menunjukkan kepada makna kata perintah daripada Allah. Jadi, di sini kita timbul tanda tanya dan persoalan mengenai ayat ini. Maka perintah dalam kedua-dua ayat ini adalah sama seperti perintah-perintah yang terdapat dalam firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, maka dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Di sini membawa maksud, ayat ini menunjukkan bahawa perintah daripada Allah untuk memakai pakaian yang bagus. Dan kita dapat lihat bahawa ayat ini menunjukkan sebagai tanda perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini mereka daripada golongan-golongan yang mentakwilkan dengan hawa nafsu itu telah menjadikan ayat itu sebagai tanda, sebagai makna menghukum kepada keharusan. Jadi ini seolah-olah kita memperolokkan ataupun kita menjadikan ayat Quran ini sebagai perkara yang kita remehkan. Jadi sebagai hamba Allah SWT, adalah kita memegang pada metod-metod yang telah ditetapkan oleh para ulama mufassirin agar kita tidak diazab kelak di dunia maupun di akhirat. Maka sampai situ saja pembentangan
untuk video saya pada kali ini. Maka apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kesalahan kata-kata dan penerangan saya yang masih lagi menuntut ilmu di muka bumi fana ini. Jadi saya akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Najmuddin Ibrahim. Saya dari Kumpulan 4, nombor metrik 058967. Hari ini saya akan membentangkan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami di dalam subjek aliran dalam penafsiran Al-Quran, kod subjek QSD 11303, iaitu tajuk aliran yang menyeleweng dalam tafsir oleh setengah kalangan angkatan baru yang menyeru ke arah pembaharuan. Yang ke-13, oleh itu hukum had memotong tangan pencuri bukanlah difardukan sehingga tidak harus bertukar daripada dalamnya setengah keadaan kepada hukum-hukum yang lain yang dapat membendung. Hal ini sama seperti segala perkara yang diharuskan, yang terserah kepada tindakan yang dibuat oleh pemerintah serta dapat menerima pengaruh suasana setiap zaman dan tempat. Dan begitulah halnya tentang perintah mengenai hukum hudud perzinaan, sama ada antara ini hukum rejam atau sebat. Di samping kita mengambil kira bahawa hukum rejam dan kesinah tidak dipegangi oleh fuqaha khawarij lantaran tiada nas mengenainya dalam Al-Quran. Yang ke-14, adakah cara ini kita boleh lepas salah satu halangan yang timbul dalam mengambil perundangan sedekah dalam keadaan ini? Bukanlah seperti kita telah membatalkan nas dan bukan membawa hukum hudud. Akan tetapi kita diberikan keluasan yang sesuai dengan keistimewaan syariat Islam yang bersifat fleksibel dan bersesuaian pada setiap masa dan tempat, dan ia juga adalah keluasan yang sejajar dengan syariat Islam yang dikenali mengutamakan konsep memudahkan daripada menyukarkan dan meringankan daripada memberatkan. Yang ke-15, daripada artikel ini kita dapat melihat betapa beraninya penulis tersebut terhadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala, di mana beliau telah mentakwilkan ayat tentang mencuri dan ayat tentang zina dengan takwilan yang tidak boleh diterima, dan beliau telah menuju kepada hala tuju yang menyeleweng dari kefahamannya tentang lafaz amar, iaitu surah dalam kedua-kedua ayat itu. Ianya tak pernah dipegang kecuali oleh mereka yang menerima pakai dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan orang yang sangat cetek pemikirannya tentang nas-nas. Yang ke-16, orang yang meneliti ayat mengenai mencuri dan ayat mengenai zina tidak mungkin memahami daripada ayat itu kecuali perintah yang terdapat padanya adalah bererti wajib. Tidak seorang pun yang boleh mengalihkan maksud perintah itu sama sekali kerana penyambungan perintah potong tangan pada ayat tentang mencuri kepada firman-Nya, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, dan penyambungan perintah sebat dalam ayat zina kepada firman-Nya, penzina perempuan dan penzina lelaki. Mengalihkannya daripada andaian maksud keharusan kepada maksud wajib. Ini kerana menghubungkan suatu hukum terhadap seseorang yang disebabkan dengan sesuatu sifat menunjukkan bahawa yang dituntut untuk dilaksanakan hukum itu ialah jenayah seperti mencuri dan berzina. 17. Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan untuk kedua-duanya hukum dengan lafaz amar suruhan serta tidak menyebutkan hukum selainnya. Oleh itu tidak sah untuk dikatakan sesungguhnya perintah ini boleh diandaikan dengan kepada keharusan seperti mana memahami maksud keharusan pada perintah yang difirmankannya dalam ayat, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat tentang mencuri sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam ayat zina, dan janganlah rasa kasihan kepada mereka berdua menghalang kamu untuk menjalankan hukum Allah, dan firman-Nya, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini adalah untuk menegaskan bahawa kedua-dua ayat ini bermaksud wajib bukan harus. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Fazli bin Zawil Anwar dan nombor kametrik saya ialah 058744. Jadi insyaAllah saya akan sambungkan pembentangan saya pada hari ini bagi nombor yang ke-19.
Selain itu, di sana juga terdapat sunnah Rasulullah SAW berbentuk qauli dan amali yang memperkuatkan bahawa perintah dalam kedua-dua ayat ini bermaksud wajib. Dengan keterangan ini semua, adakah boleh seorang yang berkepentingan memperkatakan tentang ayat-ayat hudud dengan takwilan sebegini yang tidak diterima dari sudut bahasa dan sunnah serta tidak sejajar dengan hikmat al-tashiri', iaitu hikmat perundangan hukum? Nombor 20 pula, di antara contoh tafsir yang menyeleweng ini juga ialah tafsiran yang terdapat dalam kitab Al-Hidayah wal-Urfan fi Tafsir Al-Quran bil-Quran oleh Syekh Abu Zaid Al-Damanhuri. Kitab ini telah menimbulkan kekecewaan besar dalam dunia ilmu serta kemarahan daripada ulama Al-Azhar terhadap penulisannya, sehingga akhirnya kitab ini dilarang dan penulisannya dihukum sebagai menyeleweng dan sesat. Seterusnya, di antara contoh yang terdapat dalam tafsir ini ialah seperti berikut. Ketika beliau menyentuh tentang firman Allah SWT pada ayat 49 surah Al-Imran mengenai kisah Nabi Isa AS, yang bermaksud, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, iaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lalu aku memberitahu kepadamu yang kamu akan makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda, iaitu kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu benar-benar beriman. Seterusnya, dalam mentafsirkan ayat ini, kita dapat beliau menyebutkan Kahi'ah at-Tayr, yang bermaksud sebagai bentuk burung. Ayat ini memberikan tamsilan kepada anda bagaimana mengeluarkan manusia daripada keberatan, kejahilan dan kegelapannya kepada keringanan ilmu dan cahayanya. Seterusnya, al-ikmah, artinya orang yang tidak boleh melihat. Al-abras, artinya yang berwarna-warna yang menghodohkan fitrah. Adakah Isa menyembuhkan ini dengan erti ia menyempurnakan pembentukan fizikal dengan melakukan kerja-kerja perubatan, atau dengan erti ia menyempurnakan pembentukan kerohanian dan fikiran dengan membawa hidayah keagamaan? Fi buyutikum, iaitu di dalam rumah-rumah kamu. Ia mengajar kamu pengurusan rumah tangga. Dan akhir sekali, apabila penulisan merasa ragu tentang makna menyembuhkan pesakit buta dan sopak, sama ada ia membawa maksud menyempurnakan pembentukan fizikal dengan melakukan kerja-kerja perubatan, atau menyempurnakan pembentukan kerohanian dengan membawa hidayah keagamaan. Sebenarnya, ia bukan keraguan seorang yang syak tentang dua perkara itu. Akan tetapi, yang jelasnya, beliau telah cenderung bahawa yang dimaksudkan ialah pembentukan kerohanian dan bukan selainnya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Daniel bin Sekak, nombor matrik 058154. InsyaAllah saya akan teruskan kepada poin yang ke-25. Beliau menyatakan yang demikian secara terang ketika menyentuh tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 110 surah Al-Maidah. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah satu bentuk yang berupa burung, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan izinku. Di mana beliau mengatakan, bertolak daripada ini anda boleh mengetahui bahawa Isa adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menyembuhkan jiwa-jiwa mereka dan menghidupkan hati mereka yang telah mati.
Tanda kebenarannya ialah pada dakwah, perjalanan hidup dan hidayah yang dibawa. Baginda hidup dan mati seperti nabi-nabi yang lain dalam keadaan kemanusiaannya. Beliau bukanlah seorang yang luar biasa pada sunnahnya dan tidak juga seseorang yang mempunyai keistimewaan dengan mengajak mempertuhankannya dan beribadat kepadanya. Halaman 97. Yang ke-26 pula, beliau menyentuh tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anbiya ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semuanya bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya. Yang ke-27 pula, beliau menyebutkan bahawa perkataan yusabbihna diungkapkan tentang apa yang dizahirkan oleh gunung ganang daripada logam-logam yang ditundukkan oleh Daud dalam melakukan pertukangan alat-alat perang. At-Tair pula dikenali kepada segala yang bersayap dan setiap yang cepat perjalanannya seperti kuda, kereta api dan kapal terbang. Halaman 257. 28. Apabila beliau menyentuh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 81 surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amri ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Sadaqallahul Azim. Terjemahannya, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya. Ia bertiup dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkatinya. Beliau menyebutkan, ia bertiup dengan perintahnya. Sekarang ia bertiup dengan perintah negara-negara Eropah dan gambaran-gambarannya dapat diperhatikan pada telegraf dan telefon. Halaman 257. 29. Tidak syak lagi bahawa tafsiran ini dan yang seumpamanya tentang apa yang beliau katakan mengenai mukjizat Nabi-Nabi sebenarnya membatalkan mukjizat itu daripada asasnya. Dalam sesetengah kata-katanya, terdapat pernyataan yang terang bahawa sebahagian yang disebutkan oleh negara-negara barat yang telah mengeksploitasi angin dan menundukkannya melalui banyak cara, putusannya dan perhubungannya. Tafsiran ini tidak syak lagi terkeluar secara terang daripada maksud-maksud dalil yang dikemukakan oleh nas-nas Al-Quran dan merupakan penolakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali 30. Dengan merujuk kepada kitab-kitab tersebut, kitab ini terdapat di Darul Kutub Al-Misriyah dan boleh dipinjam dengan mendapat keizan khas kerana ia adalah kitab yang dilarang dan ditegah membacanya. Memadailah bagi kita untuk mendedahkan kepalsuan dan kesesatan penulisnya dan dengan meneliti keputusan yang dibuat oleh sidang Al-Azhar yang telah disusun untuk menolak tafsiran beliau sudah mencukupi bagi kita untuk menghukum tanpa palsunya kepalsuan beliau dan membatalkan kesesatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya kepada guru kita yang agung dan para ulama terkenal dengan sebaik-baik ganjaran atas usaha gigih mereka untuk mempertahankan agama mereka dan membela kitab Tuhan mereka. Wallahu alam. Sekian, terima kasih.